Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Anda sedang mendengarkan audio dari ruangan podcast Sidang Meja Makan. Assalamualaikum, salam perkenalan, selamat datang dan selamat sejahtera. Anda sedang mendengarkan ruangan podcast Sidang Meja Makan bersama saya, hos anda, Syafirul Syafiq Saadin. Sebuah podcast dari Malaysia untuk Malaysia. Bersama-sama mengupas keadaan sekeliling yang berlaku hari-hari, isu-isu semasa. Bersama-sama kita nak bertukar cerita, bersama-sama kita nak berkongsi pengalaman, tips kehidupan dan penting lagi bersama-sama untuk mengambil iktibar, renungan dan pengajaran. Semoga dengannya kita sama-sama jadi insan yang lebih berguna. Hari ini kita akan bercakap tentang keterujaan, keseronokan dan kegembiraan rakyat Malaysia umumnya atas perkembangan terbaru Malaysia melawan COVID-19. Teruskan bersama-sama saya sehingga ke penghujung rancangan kerana kita juga akan bersama-sama berterima kasih kepada segenap rakyat Malaysia yang bersama-sama dalam usaha kita dalam melawan COVID-19 ini. Sungguhlah yang dikatakan orang tua-tua, penantian itu satu penyiksaan. Bermula daripada PKP 1, Perintah Kawalan Pergerakan Pertama yang diumumkan oleh kerajaan pada 18 Mac, beralih kepada PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada 13 Mei. Sedar atau tak sedar, Malaysian secara keseluruhannya sudah pun melalui 83 hari Perintah Kawalan Pergerakan. Ialah satu tempoh yang sangat panjang, satu tempoh yang memenatkan fizikal, mental, malahan emosi orang ramai. Hari ini, kita sama-sama disajikan berita yang sangat menggembirakan kita semua. Alhamdulillah, 7 Jun 2020 yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Malaysia secara ofisialnya memasuki fasa pemulihan. PKPB hari ini akan digantikan dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, daripada 10 Jun sehinggalah 31 Ogos 2020. Alhamdulillah, saya percaya Malaysia secara keseluruhannya sangat-sangat berbesar hati dan sangat-sangat gembira dengan peristiwa ini dan juga pengumuman ini. PKPP ini secara otomatiknya akan membenarkan aktiviti rentas negeri dibenarkan. Ini berarti kita semua sudah boleh pulang ke kampung, menjenguk ibu bapa di rumah di kampung, ataupun kita semua boleh dibenarkan untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar. Kita semua boleh dibenarkan untuk merentas one state to another. Malah kita juga diberitahu tentang pembukaan sektor-sektor yang berbaki yang akan dilakukan secara berperingkat satu persatu dengan SOP yang tertentu. Of course, semua ini sudah pun dijangkakan apabila rekod-rekod kebelakangan ini yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia memang menunjukkan yang wabak COVID-19 ini sebenarnya sedang terkawal. Malahan sebahagian besar jangkitan hari ini adalah di kalangan pendatang asing yang sudah pun ditempatkan di depo-depo tahanan dan tidak lagi berkeliaran di keliling kita warga tempatan. Malahan jangkitan warga tempatan sendiri pun berjaya kita kawal sehingga kepada satu angka. Satu kejayaan dan satu kehebatan yang ditunjukkan oleh para frontliners kita. Dan saya percaya seluruh warga Malaysia akan bersama-sama dengan saya untuk sama-sama kita katakan terima kasih yang teramat sangat kepada frontliners kita, pasukan kesihatan, pasukan keselamatan, malah seluruh sistem sokongan. Sungguh hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas jasa-jasa kalian atas istiqamah kalian, atas keyakinan kalian, atas kesediaan kalian untuk bersama-sama mendepani COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan. Malah terima kasih juga kepada orang ramai, individu-individu yang bermurah hati, NGO-NGO yang banyak membantu, turun padang, aktif dalam membantu semua pihak daripada golongan-golongan
gelandangan, daripada golongan yang susah, daripada golongan fakir, ibu tunggal, malah semualah kan, sehingga kan kita boleh katakan hampir tidak ada pihak pun yang tercicir dalam peperangan menentang COVID-19 ini. Terima kasih. Malah terima kasih juga kepada anda seluruh warga Malaysia, kerana anda benar-benar hebat. Korang betul-betul kuat. Korang betul-betul menjadikan hashtag kita jaga kita itu satu realiti. Kita semua benar-benar terkesan. Kita semua sanggup menghadkan pergerakan. Kita duduk di rumah berbulan-bulan. Malah ada yang peniaga-peniaga kecil yang boleh dibenarkan berniaga selepas SOP tertentu diperkenalkan memilih untuk tidak berniaga, sehingga semua ini selesai. Saya ucapkan terima kasih. Anda benar-benar pejuang dalam sama-sama kita menentang COVID-19 ini. Terima kasih yang tak terhingga. Dalam kita bergembira, peringatan semestinya diberikan. Walaupun PKPB ini berakhir dan kebanyakan sektor sudah dibuka ataupun mula dibuka, bukanlah berarti yang kita boleh lalai, kita boleh lupa, kita boleh alpa dan leka. Hakikatnya sehinggalah vaksin tentang COVID-19 ini ditemui, kita harus terus hidup dengan COVID-19 ini. Justru teruskan dengan norma-norma baru, langkah-langkah pencegahan yang telah pun dilakukan selama ini harus kita teruskan. Perkara-perkara seperti memakai hand sanitizer, memakai mask ataupun pelitup mulut, mengekalkan penjarakan sosial, menjaga kebersihan diri dan sebagainya yang kita amalkan sehingga kini harus diteruskan walaupun selepas PKPB. Sesungguhnya perang ini masih berterusan dan kita mesti berhati-hati. Selain itu, masih ada sektor-sektor yang perlu dibuka dengan SOP yang perlu diperincikan dengan lebih teliti. Baru-baru ini rumah ibadah, masjid contohnya yang telah pun dibuka dan dibenarkan untuk bersolat secara berjemaah. Alhamdulillah, beberapa masjid dari beberapa negeri sudah pun dipilih, malah ujian lapangan sudah dilakukan, solat Zuhur, solat Jumaat mula dibenarkan. Malah saya rasa 2-3 hari lalu ada terdengar tentang SOP tambahan yang mungkin sedang digariskan untuk melakukan tambahan jemaah kepada masjid-masjid sedang diperincikan. Saya menyaksikan perkara-perkara ini menunjukkan yang SOP yang digariskan ini satu perkara yang penting, perlu dilakukan supaya kita memberi keyakinan kepada rakyat dan orang ramai yang andai mereka melakukan ini, maka kita boleh kembali hidup dan meneruskan kehidupan meskipun COVID-19 masih berlegar-legar di sekeliling kita. Of course, ada satu lagi sektor yang sangat dekat di hati, ada satu lagi sektor yang melibatkan ramai orang, iaitu sektor pendidikan. Dan hingga hari ini masih belum dihebohkan ataupun dihebahkan SOP-nya, dan saya percaya ini menimbulkan kerisihan kepada ibu bapa yang merupakan stakeholder terbesar kepada sektor pendidikan. Puisi kita, suara kita. Puisi kita, suara kita adalah bait kata yang menjadi cerminan jiwa. Lancang bahasa, tinggi suara, gegarkan dunia, atau diam tanpa kata. Semuanya cerminan jiwa, pantulan bayangan siapa kita. Biar tinggi terbang kita, jelajah seantero dunia, dipandang manusia tinggi dan mulia. Itu hanya pakaian sementara dalam kalut hidup dan seisi dunia. Jangan kita lupa, jangan kita leka, jangan hanya mendongak ke langit saja. Kita semua sedang melangkah ke tempat yang sama. Jangan sampai berakhir dengan hina.
puisi kita, suara kita adalah bait kata yang menjadi pembuktian jiwa. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jika ada komen tentang penambahbaikan, tentang konten, apa saja, saya terbuka. Saya mohon jasa anda untuk komen, untuk saya perbaiki untuk episod-episod yang mendatang. Dan jika anda fikir ada manfaatnya daripada kata-kata saya mohon jasa anda untuk klik tombol like dan subscribe di bawah. Moga dengannya usaha saya akan lebih istiqamah dan berterusan, dan apa juga kebaikan yang daripadanya dapat untuk dipanjangkan. Harapnya like dan subscribe. Sehingga bertemu lagi dalam episod seterusnya. Jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda, dan saya doakan anda semua bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat tenggelam punca, Allah sentiasa ada.